Dalam Islam, Imam Mahdi ialah seorang Muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Dan Imam Mahdi bukanlah seorang imam masjid yang bernama Mahdi. Namun, sebelum Imam Mahdi yang sebenarnya muncul, akan muncul beberapa orang Imam Mahdi palsu yang akan keluar mengakui mereka adalah yang sebenarnya. Berikut adalah beberapa orang yang mengakui mereka adalah Imam Mahdi. Namun hakikatnya jauh panggang daripada api, lebih sudu dari kuah. Bagaikan langit dengan bumi. Korang faham lah maksud saya kan? Di India, Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang pengasas kepada ajaran Qadiani pada 1880-an. Dia mengurungkan dirinya selama 40 hari sambil dijaga oleh pengikutnya yang berdakwa bahawa dia adalah Imam Mahdi setelah keluar dari tempat pengurungannya itu. Pelbagai ajarannya telah mendapat tentangan daripada ulama-ulama di India pada ketika itu. Namun, dia disokong oleh pihak British yang merupakan pemerintah India pada masa tersebut. Pihak British menyokongnya demi memecahkan muafakat masyarakat Islam di India. Disebabkan oleh sokongan British yang berterusan, ajarannya ini entah macam mana berjaya berkembang masuk ke Malaysia. Pada tahun 1998, ajaran ini difatwakan sebagai sesat dan sebarang bahan bacaan berkenaan ajaran Qadiani ini adalah diharamkan untuk jualan dan pembelian. Dan yang seterusnya ini memang seorang yang terkenal. Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Pin merupakan seorang pengasas kerajaan langit yang terletak di Hulu Besut, Terengganu. Mereka pada mulanya memohon kawasan tersebut dengan pihak kerajaan bagi tujuan kegiatan pertanian. Namun hakikatnya bukanlah pokok yang ditanam di situ. Mereka menanam ajaran sesat ke dalam jiwa penganut mereka. Selain itu, mereka membina teko, periuk dan pasu yang bersaiz besar yang kemudiannya dirobohkan oleh pihak berkuasa setelah kantoi. Dikatakan selama 22,000 pengikutnya yang terdiri daripada berbagai golongan, termasuklah golongan profesional, artis dan orang-orang yang berpengaruh. Semasa dia hidup, antara ajarannya menyatakan bahawa setelah kematiannya, para pengikutnya percaya bahawa satu hari nanti dia akan kembali sebagai Imam Mahdi dan kembali memimpin mereka. Nasib baiklah pihak berkuasa telah menghidu kegiatannya dan seterusnya mengharamkan sebarang aktiviti ajaran tersebut. Nordin Putih atau nama sebenarnya Muhammad Nordin bin Putih mengakui bahawa dirinya adalah seorang Imam Mahdi setelah mendakwa menerima ijazah dari langit pada tahun 1988. Ijazah itu diterimanya sewaktu mengasingkan dirinya di sebuah gua. Dia yang seorang ahli perniagaan dan bekas pelumba basikal mula mengembangkan ajarannya itu di rumahnya sendiri di Lembah Keramat, Kuala Lumpur sekitar tahun 1980-an. Dia juga turut menggunakan ijazah kepada para pengikutnya yang dikatakan seramai 300 orang. Namun tak pastilah ijazahnya tu sama macam view lain yang ada disertakan pointer ataupun tak. Selain daripada mencabar ulama, dia dan pengikutnya yang berlainan jantina akan berpeluk erat setiap kali berjumpa. Namun isteri-isterinya itu tak boleh dipeluk oleh pengikutnya. Paling pelik adalah perjumpaannya dengan pengikut dibuat pada waktu tengah malam di sebuah gua di sekitar kawasan Janda Baik dan mereka bawa lilin je. Pada tahun 1988, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mewatakan bahawa ajaran Nordin Putih adalah bukan dari ajaran Islam dan orang Islam ditegah daripada mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Nordin Putih kemudiannya telah bertaubat dan meninggal dunia pada tahun 2011. Walaupun Sai Baba tak pernah mengakui dia adalah Imam Mahdi, namun gaya dan ajarannya menggambarkan bahawa kononnya dia adalah seorang penyelamat umat manusia. Sai Baba dikatakan memiliki kemampuan luar biasa seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan buta, bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya. Dia juga mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekelip mata, macam teleport. Menciptakan patung emas, merubah besi menjadi emas dan banyak lagi pelbagai perkara yang ditunjukkan oleh Sai Baba kepada ribuan orang. Semua dakwah ini menarik perhatian orang yang terdiri daripada pelbagai suku bangsa dan agama. Ketika ini, Sai Baba dikatakan sudah pun memiliki berjuta pengikut. Walaupun telah meninggal dunia pada tahun 2011, namun pengaruhnya masih lagi memberikan impak kepada dunia. Semua orang mesti pernah bermimpi. Namun di Indonesia, bagi seorang yang bernama Winardi, mimpi dia ni lain macam sikit. Dia mengaku seorang Imam Mahdi setelah kononnya
mendapat petunjuk melalui mimpi daripada Allah. Dia yang ketika itu bekerja sebagai pengawal keselamatan turut mengakui kononnya mampu mengubati berbagai penyakit. Sebabkan perkhidmatannya itu percuma, maka ramailah yang datang untuk berubat dengannya. Surau berdekatan rumahnya juga turut dijadikan sebagai klinik perubatan yang kemudiannya diubah suai menyerupai Kaabah. Maka disebabkan itu, ramailah yang terpengaruh dengan dakwaannya dan dia mulai mengumpul pengikut. Di surau itu jugalah Winardi dan pengikutnya melakukan ritual khas yang jelas bukan dalam ajaran Islam. Namun, kegiatannya itu kemudian diketahui oleh pihak berkuasa di Indonesia. Winardi kemudiannya bertaubat dan meninggalkan fahaman dan ajarannya itu. Jadi itulah dia kononnya 5 orang Imam Mahdi yang pernah muncul. Apa pandangan anda tentang pengakuan dan dakwaan mereka? Sila nyatakan di ruangan komen. Dan seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe channel ni demi tanda sokongan anda. Sampai jumpa lagi di video akan datang. Bye.